What up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan korang semua spoiler terkini bagi chapter 1066 yang akan datang. Mantap habis lah guys spoiler pada kali ini. Mana taknya dalam spoiler ini kita mendapat pendedahan menarik tentang Vegapunk dan Dragon. Maklumat tentang Ohara dan Elbaf akhirnya akan disebutkan oleh Oda Sensei dalam chapter 1066 yang akan datang. So guys, nak tahu apa yang terkandung dalam spoiler pada kali ini? So jom, let's proceed with the content. Menurut spoiler yang telah dikongsikan oleh Redon dalam Arlong Park Forum, tajuk bagi chapter 1066 yang akan datang bakal berjudul The Will of Ohara. Nampak tak guys? Tajuk chapter sahaja pun sudah cukup hype untuk sidang pembaca, apatah lagi konten yang bakal aku kongsikan dengan korang seterusnya ini. Poin yang pertama yang dikongsikan kepada kita dalam spoiler pada kali ini adalah kita bakal ditunjukkan dengan satu flashback yang menunjukkan bahawa Dragon dan Vegapunk sebenarnya telah pun berada di Pulau Ohara selepas pulau tersebut diserang oleh Buster Call daripada Marine dan World Government. Dan mereka berdua ini, yakni Dragon dan Vegapunk, dikatakan mengenali Professor Clover yang merupakan kepala bagi Oharian Researcher. Dan selepas daripada serangan ke atas Ohara ini, barulah Monkey D. Dragon menciptakan Angkatan Revolutionary Army. Wah, gila lah guys. Mereka bertiga ini dilihat mempunyai hubungan dan mengenali antara satu sama lain. So, adakah boleh kita katakan bahawa dahulunya Monkey D. Dragon sebenarnya merupakan seorang Marine yang berkhidmat bersama-sama dengan Monkey D. Garp, dan akhirnya setelah mengetahui perkara sebenar daripada kejadian Ohara ini, dia akhirnya telah memutuskan untuk meninggalkan dan menjatuhkan World Government kerana kebusukan World Government yang dia dapati daripada maklumat yang terdapat di Ohara bersama dengan Dr. Vegapunk pada saat tersebut. Maksud aku macam ni guys, Vegapunk sememangnya merupakan seorang yang berkhidmat dengan World Government. Jadi memandangkan Dragon telah ke pulau tersebut bersama dengan Vegapunk menyebabkan aku terfikir bahawa Dragon juga adalah seorang Marine. Yalah, kalau tak, macam mana dia boleh ke sana bersama dengan Vegapunk sekiranya dia tidak mempunyai sebarang authority untuk memasuki satu pulau yang telah diserang oleh Buster Call daripada World Government kan? Dan Dragon juga dikatakan mengenali Professor Clover, yang mana dalam chapter yang ke-395 kita dapat lihat bahawa Professor Clover ini sememangnya seorang yang diiktiraf oleh World Government disebabkan oleh jasa Professor Clover dalam kebudayaan dunia One Piece. Dan aku juga tidak menolak kemungkinan bahawa Dragon dahulunya merupakan seorang anggota Marine yang telah memutuskan untuk mufarakah daripada Marine dan tidak lagi mahu memiliki sebarang kaitan dengan World Government, bahkan memutuskan untuk menentang mereka. Sebab kita boleh tengok macam mana berianya Garp yang cuba memaksa Ace dan Luffy untuk menjadi anggota Marine. So perkara ini tidak menutup kemungkinan bahawa Garp juga sebelum ini pernah membawa Dragon masuk ke dalam anggota Marine, dan ternyata memang Dragon pernah sertai Marine namun telah meletak jawatan kemudiannya. Dan kaitan Dragon dengan Vegapunk pula berkemungkinan seperti mana yang kita sedia maklum, menurut Yonji dalam chapter 840 muka surat 3 hingga 6, lebih kurang 24 tahun dahulu Vegapunk telah berjaya membuat sebuah penemuan yang sangat dahsyat, iaitu berkenaan the lineage factor. It was nearly a step into the realm of godhood, iaitu sebuah blueprints of life. Merasakan apa yang mereka hasilkan pada ketika itu merupakan sebuah ancaman kepada pihak World Government. Vegapunk telah diberkas dan pasukan Mats telah dibubarkan atau juga boleh dikatakan telah diserap masuk ke dalam World Government. Namun Judge berjaya untuk melarikan diri. Jadi di sini berkemungkinan momen di mana Vegapunk mula mengenali Dragon yang juga bekerja di bawah World Government sebagai seorang Marine. Ketika Dragon keluar dari Marine, berkemungkinan Dragon telah membuat satu perjanjian supaya Vegapunk terus berada di bawah World Government supaya menjadi mata dan telinga pihak Revolutionary Army. Sekiranya inilah argumennya, maka perkara tersebut sangat terkait dengan apa yang berlaku di dalam scene terakhir di dalam chapter 1064, di mana Vegapunk telah mendedahkan sebuah rahsia besar dan pada aku sangat sulit, iaitu berkenaan peribadinya yang akan mati tidak lama lagi. Dan kita juga dapat melihat bagaimana reaksi Dragon pada ketika itu seolah-olah menunjukkan mereka berdua ini telah berkenalan sejak lama dahulu lagi dan possibly mempunyai kaitan yang sangat rapat. Dan apa yang menariknya, menurut spoiler juga, dalam chapter 1066 nanti segala-gala berkenaan Dragon akan didedahkan. Guys, sila pastikan korang tidak terlepas chapter review 1066 dari channel Kimis Koverto ini, sebab this chapter will be legend
wait for it, Dairy. Seterusnya, menurut spoiler juga, kita bakal melihat sekumpulan giant yang akan membawa buku-buku dari O'Hara untuk dipindahkan ke Elbaf, dan mereka dikatakan telah diketuai oleh seseorang yang telah dibaluti keseluruhan tubuhnya dengan bandage. What a revelation, guys. Benda ini possibly menunjukkan kepada kita bahawa masih ada lagi the survivor of O'Hara selain daripada Nico Robin, atau mungkinkah watak yang mengetuai kumpulan giant ini sebenarnya adalah Jaguar di Saul. Maksud aku, kita last kali hanya ditunjukkan bahawa Jaguar ini telah dibekukan oleh Aokiji. Tak ada pula scene yang menunjukkan kepada kita bahawa Jaguar di Saul telah pun mati. Yelah, kalau kita tengok sebelum ini, Robin dan Luffy sendiri pun pernah dibekukan oleh Aokiji secara total, tapi diorang tak mati pun sebab Straw Hat Pirates cairkan balik ais yang membekukan diorang tu kan. So, macam mana kalau serangan daripada Buster Call telah meleburkan ais yang membekukan Jaguar di Saul, dan akhirnya dia berjaya untuk terlepas daripada serangan Ice Time milik Aokiji. Maksudnya serangan Buster Call itu telah menyebabkan bahangnya api kat sana tu, menyebabkan ais Jaguar di Saul ini telah cair. Dan kita sendiri dapat tengok dalam chapter yang ke-396 dan 397 betapa kuatnya daya tahan badan Jaguar di Saul ini. So possibly, kalau betul lah apa yang aku fikirkan ini, maka tidak mustahil untuk Jaguar di Saul survive serangan daripada Buster Call tersebut dan mengetuai rombongan giant ini. And guys, apa yang lebih menarik adalah, kalau korang perasan lah kan, sebelum ini kita didedahkan bahawa serangan Buster Call itulah yang telah melenyapkan Pulau O'Hara dari muka bumi One Piece kan. Tapi macam mana pula Vegapunk dan Dragon boleh pergi ke O'Hara selepas serangan tersebut? Macam mana giant-giant itu boleh alihkan buku-buku dari The Knowledge of Three ke Elbaf? Macam mana, guys? Apa yang aku nak ketengahkan kat sini sebenarnya adalah, mungkinkah sebenarnya bukan Buster Call yang telah melenyapkan Pulau O'Hara dari peta dunia One Piece pada 20 tahun yang lalu, akan tetapi yang telah melenyapkan pulau ini sehingga ke akar umbi adalah serangan yang sama yang telah digunakan ke atas Lulusia Kingdom, possibly serangan yang dikatakan milik Im Sama itu. Kalau ke situlah perginya, maknanya sekarang memang masa untuk Oda twistkan segala maklumat yang sebelum ini telah disuapkan kepada kita selama 22 tahun lamanya. Maksud aku macam ni, hari tu Oda dah twist info pasal Gomu Gomu no Mi yang sebenarnya merupakan Hito Hito no Mi model Nika. Lepas tu Oda twist pula pasal Egghead yang dikatakan merupakan pulau dari masa hadapan, sebenarnya merupakan pulau dari masa lampau. Dan Oda twist lagi kali ni yang O'Hara dikatakan sepatutnya hancur selepas serangan Buster Call itu tak hancur sebenarnya. So mungkinkah tujuan Oda menunjukkan kepada kita serangan Imu Sama ke atas Lulusia Kingdom itu sebenarnya adalah satu foreshadowing bahawa inilah gerakan yang telah menghancurkan Pulau O'Hara suatu ketika dahulu. Agak-agak kurang macam mana, guys? And finally, guys, Elbaf is being mentioned by Oda. Adakah arc seterusnya selepas Egghead bakal menjadi Elbaf arc? Adakah kita bakal mendapat jawapan apakah benar Elbaf merupakan kawasan jajahan takluk Akagami no Shanks seperti yang diteorikan oleh One Piece community sebelum ini? Dan sangat menarik juga sekiranya sosok yang berbandage tersebut adalah Jaguar di Saul, kerana pada nama Saul juga terdapatnya nama tengah D. Well, let us wait and see, guys. Dan menurut pendedahan yang terakhir daripada spoiler kali ini juga, pada penghujung chapter nanti Vegapunk yang asli bakal berjumpa dengan Monkey D. Luffy, dan Vegapunk bakal mengatakan bahawa Dragon Son, I know you will come. Kalau daripada spoiler ini kelihatannya seperti Vegapunk tersangat-sangatlah teruja dapat berjumpa dengan Luffy. Adakah mereka bakal beraliansi? Dan menurut spoiler juga kita bakal melihat kewujudan sebenar bagi Dr. Vegapunk, sama ada dia sebenarnya merupakan seorang lelaki ataupun perempuan, seorang yang tua ataupun muda. So nampak gayanya kalau kita nak tahu maklumat yang lebih tepat, kita perlulah untuk tunggu keluarnya chapter yang ke-1066 nanti, geng. Tapi kalaulah penampilan Vegapunk nanti adalah satu sosok wanita yang muda belia, perkara tersebut akan menjadi sangat amatlah menarik. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. Please stay tune untuk chapter review 1066 yang aku akan kongsikan dengan korang nanti. Dan jangan lupa untuk share video ini kepada semua peminat One Piece di luar sana untuk membantu aku mengembangkan lagi YouTube channel Kimis Coverto ini. Dan I'm aiming for 150k subscribers menjelang tahun ini, insyaAllah, guys. So guys, I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi